Jadi sekali lagi kita nak bangun, pertama kita nak semak balik. Aku dengan Allah jauh ke dekat? Dekat. Tandanya Al-Quran kata aku lebih dekat dari urat leher, kata Allah. Aku dengan kamu lebih dekat dari urat leher kamu. Bermakna sangat dekat. Tapi tadi saya tanya isteri, siapa yang paling sayang? Suami. Oleh itu teruslah kita membantu dengan apa yang termampu. Jangan sampai bila Allah tanya apa bantuan yang kamu berikan kepada orang-orang Palestin, satu kata pada bumi para anbiya. Satu-satunya negara yang menjadi bumi para anbiya adalah Palestin. Kerana kita ambil kira di sana ada berlaku berbagai-bagai. Kalau kita mengambil kira daripada Nabi Muhammad, sudah pasti dia Masjidil Aqsa merupakan satu daripada tempat yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita abaikan, kerana di situ Nabi pernah menjejak kaki. 25 orang Nabi pernah menjejak kaki ke Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Kita berangkat untuk ke Mi'raj ke langit dari Masjidil Haram. Kalau itu kita kata ambil surah Isra, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang menjadi tempat singgah pertama. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, junjungan besar kita ditemukan dengan 25 utusan yang sebelumnya dan menjadi imamnya di sana. Ini bermakna Masjidil Aqsa memberi dasar terbesar untuk kita mengingat, untuk kita mengagungkan dan untuk kita merasa bukan saja sebagai masjid ketiga ataupun kita anggapkan masjid kedua yang dibina oleh Nabi Ibrahim setelah membina masjid atau membina Kaabah yang berada di Masjidil Haram. Baik itu kita kata 3 masjid tertinggi. Janganlah kamu mengembara jika tidak pergi kepada 3 masjid ini. Kerana masjid yang sudah diberkati Allah dan yang paling besar pada kita, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kita. Ini juga melibatkan agama kita, di mana junjungan besar kita berpindah ke Madinah. Diminta oleh Jibril, diberitahu oleh Jibril, kamu boleh mengubah kiblat kamu daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini juga jasa yang hubungannya ada kaitan langsung dengan Rasulullah. Selain daripada di mana kita kata panglima-panglima Islam pernah sampai di menaluki Masjid Aqsa ataupun kita katakan Palestin, mana para ambi ataupun kita kata pejuang-pejuang yang gugur di medan perang di sana juga hampir 5,000 orang ataupun paling banyak antara yang gugur. Dan juga kita melihat Nabi Ibrahim pernah diminta setelah bergaduh dengan Raja Namrud ataupun menjadi musuh kepada Raja Namrud, kerana tidak gagal untuk dibakar, maka Nabi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa keluarganya ke Masjidil Aqsa ataupun ke Palestin. Kemudian kita juga Nabi Musa pernah membawa orang-orang Israel yang asalnya beriktikad menuhankan Allah, tapi akhirnya bila sampai ke Masjidil Aqsa ataupun sampai ke Palestin, mereka tidak mau masuk. Ini pertama pecahnya antara Israel dan Islam. Ketiga kita kata ada Nabi Lut dan juga membawa keluarga setelah keluarganya ditimpakan dengan atau setelah pengikutnya ditimpakan dengan bala-bala, akhirnya Allah menempatkan Nabi Lut juga berada di Palestin. Kemudian kita kata Nabi Daud juga pernah berada di Palestin, Nabi Zakaria juga pernah, dan Nabi Isa sudah pasti. Siti Maryam melahirkan Nabi Musa bermasa-masa di Palestin, dan Nabi Isa diangkat ke langit sekalian ancaman dibunuh juga di Palestin. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan kita dari segi agama, dari segi keyakinan adalah banyak ataupun sangat rapat kaitan. Maka kita yang merasa ingin bertemu dengan Allah, kerana orang Palestin sudah pun dinobatkan untuk masuk ke syurga Allah, mati syahid dalam peperangan. Mudah-mudahan kita diberikan jalan untuk kita merasa bahawa kita juga diberikan tepias-tepias ini sebagai salah seorang ataupun kita kata sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang masih hidup, yang masih boleh berada dalam keadaan damai dan tenteram. Maka bukakanlah hati dan dibimbinglah keluarga agar mampu berdoa, mampu memberi bantuan, mampu berderma, membantu apa saja yang termampu sebagai tanda bahawa kita bersama dengan umat-umat Allah yang sedang diuji. Ini sebahagian daripada musimnya yang sekarang Gaza
dihujam dengan berbagai benda sehingga menjadi satu daripada taman-taman suci sekarang. Apa yang ada di Gaza, kalaupun jenazahnya tertimbun di bawah Tuhan, tetapi bau wangi sudah menyemarak di seluruh bumi Gaza. Sebagaimana yang berlaku pada makamnya Masitah, tukang sikat Fir'aun. Bila Isra' Mi'raj berlaku, Nabi melalui makamnya Masitah dan keluarga, 3 orang anak dan suaminya yang direbus oleh Fir'aun dari periuk yang panas. Kuburnya atau makamnya berbau wangi. Bila Nabi melintas, ya Jibril, apakah bau wangi ini? Bau wangi ini adalah daripada kubur yang menyimpan jenazah satu keluarga Masitah, iaitu tukang sikatnya Fir'aun. Jadi bumi Gaza juga sudah muncul bau wangi ini yang menunjukkan bahawa yang mati di sana sudah dinobatkan Allah sebagai mati syahid dan calon-calon syurga. Mudah-mudahan kita juga termasuk mendapat peluang dan ruang untuk melayakkan diri kita, memberi sumbangan, kerana kita adalah sebahagian dari mereka dan mereka sebahagian dari kita. InsyaAllah itu sebagai peringatan. Tajuk yang dibekalkan kepada saya, kita kata kita memburu cinta siapa. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kalau kita bercakap tentang cinta, bercakap tentang kasih, bercakap tentang sayang, bermakna kita merasa bahawa tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini selain daripada kasih sayang, selain daripada kekuatan-kekuatan untuk merasa kita disayangi dan menyayangi. Jadi kalau saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya tolong jawab boleh? Agak-agak boleh kan? Okey. Jadi kita kata kita ni siapa agak-agak. Kalau kita nak kata siapa kita, siapa kita agak-agak. Kalau saya tanya puan-puan, siapa puan? Nak jawab macam mana? Oh, tak berani juga nak jawab dah tu. Okey. Maka saya tanya tuan, aku berani sikit nampak. Kalau saya tanya tuan siapa? Saya hamba Allah. Apa tanda tuan hamba Allah? Syahadah. Okey. Maka sekali lagi kita dah bangun kekuatan, kita terlepas yang ini. Selalu kita terlepas syahadah. Kita kata kenapa kamu jadi hamba Allah? Kerana siapa kamu beriman pada Allah? Sebab saya solat. Perserangan solat itu adalah rukun Islam kedua. Jadi utamanya, sebab itu dipesan Nabi, kalau kamu tak faham apa itu 2 kalimah syahadah dan tidak merasakan bahawa 2 kalimah syahadah itu penting, maka kamu seolah-olah tak ada kepala. Kita nak bercakap tentang membangun kasih sayang, membangun cinta. Jadi sekali lagi kita semak, siapa yang mengajar sendiri anaknya atau cucunya 2 kalimah syahadah? Angkat tangan. Mak-mak yang mengajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah pun tak nampak angkat tangannya, malu kot. Okay. Tapi sebenarnya kita nak ambil kira balik. Ini peringatan. Kerana tanpa 2 kalimah syahadah semua ibadah tertolak. Ini yang kita paling takut. Sebab itu tanpa 2 kalimah syahadah kita tak ada pintu masuk jumpa Allah. Maka kalau kita mencari kasih sayang, maka kasih sayang, kalau kita kata, Nabi kata, wahai orang beriman, kalau kamu ngaku kamu beriman, maka yang paling kamu sayang, yang mesti kamu sayang nombor 1 ialah aku. Aku mesti orang tertinggi sayang dalam hati kamu. Jadi kita, sebab itu kita kata cinta Allah, cinta Rasulullah itu merupakan sumpah paling besar. Jadi saya mohon semua mak-mak, semua ayah-ayah, atuk-atuk yang ada anak dan cucu bersamanya, malam ini kumpul balik, semak balik 2 kalimah syahadah anak. Tolong ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah. Kerana 2 kalimah syahadah ini merupakan jambatan paling besar, jambatan paling penting dan sumpah paling penting yang ada di bumi. Sebab itu ucapan 2 kalimah syahadah menandakan kita layak untuk mengaku sebagai hamba Allah. Bila 2 kalimah syahadah ini diangkat, kita harus membuktikan pula. Sebab itu dipesan oleh agama kita, kita kata 2 kalimah syahadah yang kita ungkap merupakan sumpah paling penting. Sumpah paling penting yang disaksikan oleh 4 saksi. Pertama, sumpah 2 kalimah syahadah ini disaksikan oleh Allah. Kedua, disaksikan oleh malaikat. Ketiga, disaksikan oleh lantai ini, bumi yang di mana kita pijak. Dan yang keempat, disaksikan oleh tubuh kita sendiri. Sebab itu sekali lagi, kalau kita nak mencari cinta, kita nak membangun rasa kuat, nak membangun kasih sayang, bukan dengan buang ringgit dahulu. Pertama kita kata, kalau kita dilahirkan dalam masyarakat Islam,
tapi tidak mengucapkan dua kalimah syahadah secara serius, dua kalimah syahadah secara diyakini, kita bimbang akidah kita takut koyak. Oleh sebab itu hari ini kita sudah melihat sangat ramai orang yang tidak boleh tangki dua kalimah syahadah. Orang dewasa, orang kecil, orang muda, orang tua, orang dah nak pencen, budak pelajar mata pelajar universiti yang sudah lupa dua kalimah syahadah. Okey, pengalaman paling baru semasa SPM. Semua masjid buat solat hajat. Kita panggil 4-5 orang anak-anak SPM datang ke depan untuk mengulang semula dua kalimah syahadah. Dah tak boleh lagi syahadah. Sedangkan mereka datang ke masjid untuk solat hajat. Kalau tak boleh dua kalimah syahadah, hajatnya agak-agak Allah angkat ke dok. Ini kekuatan yang kita paling takut. Kita lupa anak kita tidak ada sumpah ini. Sedangkan Allah sudah janji siapa yang baca dua kalimah syahadah ini kalau dia bukan Islam, dari umur 1 sampai umur 50 dosanya akan terhapus. Betul? Dengan dua kalimah syahadah dosanya terhapus. Itu untungnya orang bukan Islam masuk Islam. Tapi kita ni bila nak hapus dosa? Kalau kita pun terlupa nak ungkapkan dua kalimah syahadah, malah dua kalimah syahadah dijanjikan oleh Allah, siapa yang mengakhiri hayatnya ketika nazaknya dapat mengucapkan la ilaha illallah paling pendek ataupun lengkap penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka dia dinobatkan sebagai mati husnul khotimah. Ini modal penting yang harus kita ingat sebagai permulaan. Kerana tanpa syahadah kita bimbang apa yang kita ibadahkan tidak dapat lekat sebab tak ada kepala. Okay, kalau orang tak ada kepala maka kita tak kenal dia. Maka sekali lagi diingatkan Rasulullah kata apa? Kalau kamu tak faham dua kalimah syahadah kamu, bermakna hubungan kamu dengan Allah masih sangat longgar. Bila sangat longgar sebab apa? Kita tidak meyakini. Sebab itu dua kalimah syahadah bermakna aku naik saksi. Betul? Ini ulang kaji, bukan nak kata tuan-tuan tak pandai dok. Sikit pun tak kata nak menghina ke apa ke. Hanya nak mengaitkan bagi di mana cinta nak bermula, di mana kasih sayang nak bertapak. Okey? Jadi kalau kita kata kita sayang Allah, kita sayang Rasulullah. Okey, di mana mulanya? Apa cangkuknya? Maka cangkuk pertamanya ialah kita membuktikan bahawa sumpah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah merupakan sumpah paling besar untuk membolehkan kita solat, untuk membolehkan kita puasa, untuk membolehkan kita zakat dan kita berhaji ataupun berumrah. Sebab itu kita kata rukun Islam yang 5, saya minta maaf kebanyakannya kalau saya merasa saya kali pertama datang ataupun dah lama sangat tak datang, maka ini menjadi teras. Mudah-mudahan jadi warisan. Maka saya akan ulang ini dulu untuk menyemak balik dua kalimah syahadah kita dekat di hati atau tidak. Dua kalimah syahadah kita terakam lagi dalam kepala ke tidak. Dua kalimah syahadah kita masih terikat atau tidak dalam setiap ibadah kita. Kerana dua kalimah syahadah merupakan kunci nombor 1 untuk kita merasa semua ibadah kita, doa kita, kebaikan kita diterima Allah. Kalau kita ambil rukun Islam yang 5, kalau naik haji tak seperlu kalau tak ada duit, betul? Kalau zakat ke tak perlu kalau tak ada duit je, ataupun tak ada hartanya. Dan puasa juga boleh tak perlu kalau sakit, kalau dalam perjalanan ataupun kita kata musafir dan sebagainya. Okey, ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi, oleh kerana kita nak bercakap mencari cinta siapa, maka kekuatan yang kita dia bangun, bagaimana aku dengan Tuhan dan bagaimana aku dengan Rasulullah. Maka sekali lagi tolong balik nanti, saya mohon sangat-sangat, semak balik dengan anak cucu, semak balik dengan isteri. Kerana kita suami adalah tanggungjawab pertama untuk membaharui balik syahadah. Okey, aku bersaksi, faham balik. Saksi maknanya bukan pakai mata semata. Saksi maknanya pakai lidah. Saksi maknanya pakai fikiran. Kita tahu apa kita sebut, kita faham apa kita sebut, kita rasa apa kita sebut, dan akhirnya kita buktikan dalam amalan harian. Baru 4 itu baru selesai yang namanya aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Bermakna dua cinta besar yang sedang kita buru adalah pertama cinta Allah, kedua cinta Rasulullah. Maka dua-dua cinta ini terakam dalam dua kalimah syahadah.
Sebab itu tolong ulang sebanyak-banyaknya 2 kalimah syahadah ini semasa kita hidup, semasa kita sihat. Kerana ketika kita sakit, kita bimbang, takut tak sempat nak ulang. Bila kita ulang selalu, dia masuk ke dalam darah daging, masuk ke dalam saraf kita, masuk ke dalam daging kita. Sehingga ketika nazak, walaupun kita dah tak berdaya, otak tak jalan lagi ketika nazak. Ketika kita nazak, otak tak boleh fikir dah. Yang boleh fikir hanyalah apa yang ada dalam badan kita. Maknanya darah kita, tulang kita, urat saraf kita. Oleh itu sekali lagi saya pesankan pada malam ini bahawa tolong ulang sebanyak-banyaknya 2 kalimah syahadah kita supaya dia betul-betul terakam di hati kita dan kita boleh mampu mengucapkannya tanpa perlu berfikir. Itu menandakan syahadah itu mengalir terus dalam diri. Mengapa ini penting? Kerana 2 kalimah syahadah ini penentu ibadah kita diterima atau tidak. Okay? Sebab itu katalah kalau ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang orang Yahudi yang sangat baik, menjamu orang, bersedekah dan segalanya, buat baik sepanjang-panjang, paling senang membuat menjamu orang. Ketika dia meninggal, isteri Rasulullah Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana kedudukan orang yang sangat pemurah, sangat baik ini? Nabi kata dia tetap ke neraka walaupun kebaikannya banyak, kerana dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi sekali lagi 2 kalimah syahadah adalah kepala kepada semua ibadah. Kemudian kita nak mengangkat cinta tadi. Pertama kita nak mengangkat cinta Allah, kedua kita nak mengangkat cinta Rasulullah. Okay? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Saya tak tahu, saya nak bertanya juga supaya kita rasa jelas. Bukan tujuan untuk menyimak pandai tak pandai, tapi hanya nak menjadi pintu masuk bagaimana membangun keyakinan sebagai tanda benar-benar Allah ada dengan kita. Kalau saya tanya, alamak, saya nampak Tuan pakai jam. Boleh Tuan? Saya tanya Tuan sikit. Tuan pakai jam siapa? Bukan menghina. Pakai jam siapa? Jam sendiri. Jam sendirilah, maaf. Ingat tak ada duit apa? Saya orang kaya kat sini, betul? Pakainya di tangan siapa? Tangan sendiri. Dapat tangan dari mana? Dari Allah. Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tadi kata pakai di tangan sendiri. Ini kekuatan, ini tergelinciran yang terjadi. Maknanya kita kata kalau ini jam saya, betul? Agak-agak masuk dalam kain kapan tak agak-agak? Tak masuk. Kalau tak masuk tandanya apa? Kita punya ke bukan kita punya? Bukan kita punya. Tadi ngaku ini jam saya, betul? Ini keyakinan. Sebagai motivator kita mungkin lain sikit gayanya. Sebab paling penting bukan nak bagi tahu, bukan nak bagi faham, tetapi nak bagi yakin. 3 tahap. Pertama belajar nak tahu, kedua belajar nak faham, ketiga belajar nak yakin. Okey, sebab itu kita masih ngaku ini tangan siapa? Tangan kita lah. Oh, betul? Ini anak siapa? Anak saya lah. Okey. Ini saya tu bukan bertanya ni bukan tujuan merendahkan siapa-siapa. Bukan nak menyinggung siapa-siapa. Sebab itu Nabi punya kaedah berdakwah tak pernah tak tanya. Nabi guna kaedah bertanya ni sepanjang dakwahnya. Kamu nak tak masuk syurga? Kamu nak tak dapat hadiah besar? Kamu nak tak dapat mudah begitu? Kamu nak tak dapat mudah rezeki? Artinya bertanya dan bertanya. Jadi bertanya mesti menjadi satu daripada kaedah dalam proses mendidik. Okay? Jadi kalau saya tanya Tuan tadi, kalau saya tanya ini telefon siapa agak-agak? Boleh jawab? Telefon usaha, betul? Tapi kalau mati masuk dalam genggapan tak? Tak. Apa bezanya? Ini telefon saya, tapi sayangnya tak masuk dalam genggapan. Ini bermakna ini siapa punya? Kita punya ke Allah punya? Agak-agak. Kalau kita punya ikut, betul tak? Tapi sayangnya kalau kita kata kita punya, tapi tak ikut. Okay? Nak membangun keyakinan bahawa apa yang kita ada ni bukan milik kita. Ini pinjam dari Allah, tak payah sombong. Ini iPhone yang main-main, mahal. Tapi mati bawa, dah. Boleh faham? Maknanya ini pinjam, tak payah sombong.
Maka sekali lagi seluruh anggota kita ni kita punya ke bukan? Bukan hanya pinjam. Kalau pinjam nak buat dosa tak? Kalau pinjam nak buat salah tak? Kalau pinjam kedekut tak? Kalau pinjam nak tolong orang ke tak? Tangannya pinjam, matanya pinjam, telinganya pinjam. Tapi kita nampak tengok salah orang banyak. Betul orang tak nampak. Kita dengar banyak buruk orang, tak dengar buruk sendiri. Maka sekali lagi di sini peranan 2 kalimah syahadat. Sebab tanpa keyakinan ini kita mabuk kepayang kata ini rumah saya, ni kereta saya, ni phone saya, ni anak saya. Akhirnya kita mati-matian, tetapi hujungnya kita tinggalkan. Boleh faham? Jadi yang sebenar ini siapa punya? Ini Allah bagi pinjam, tak payah sombong, tak payah tak payah besar hati. Ni rumah saya, ni kereta saya, ni saya. Akhirnya kita mabuk menjaga hak yang bukan hak kita. Ini kita kalau saya kata ini phone saya, bermakna saya bergaduh dengan Allah. Ini Allah bagi pinjam macam tangan kita tadi. Allah bagi pinjam walaupun asalnya tangan saya. Ni jam saya, pakai di tangan saya. Apa nak tanya soalan ni? Tak kena-mengena pun. Tetapi itulah yang mengetuk keyakinan bahawa dari rambut sampai kaki bukan kita punya, pinjam. Jelas? Sebab itu saya tanya, minta maaf banyak tuan terpilih. Okey. Bukan kerana nak rendahkan ke, nak lawak-lawak ke dok. Sebab saya tak pandai lawak-lawak. Ceramahnya pun tak ada lawak. Jelas takat ini? Bermakna dari hari ini kita bangun balik keyakinan bahawa apa yang Allah bagi ke aku sekarang, yang namanya rumah, yang namanya kereta, yang namanya isteri, yang namanya anak, yang namanya kereta, yang namanya duit, yang namanya pangkat, bukan kita punya. Jadi nak sombong apa? Nak besar apa? Nak bangga-bangga apa? Muka bangga ni nampak, muka sombong ni nampak, muka kedekut ni nampak. Sebagai psikologi saya minta maaf lah, saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Sebagai psikologi kita boleh baca muka orang sombong macam ni, muka orang kedekut macam ni, muka orang bengkak macam ni, muka orang dengki macam ni. Allah dah siap bagi dah ni. Betul? Maka apa yang menyebab kita sombong? Kereta saya besar, pak tengah-tengah, jangan main-main. Rumah saya ada 10 bilik, jangan main-main. Dengan rumah kita bangga. Isteri saya cantik. Ya ke? Berapa hari cantiknya? Ya, suami saya kaya. Berapa hari kayanya? Maka sekali lagi, sebenarnya kita mencintai apa? Kita cinta dunia. Pakai baju lawa sikit dia dah rasa lain. Betul ke tak? Maka sekali lagi malam ini kita nak membetulkan balik apa yang menjadi matlamat hidup kita, apa yang menjadi milik kita, apa yang kita nak bawa jumpa Allah. Bukan handphone mahal ni, tak pusing pun. Allah tak angkat semua. Bermakna sekali lagi, apa yang kita milik, yang tergenggam dalam genggam kita, yang tersimpan dalam bank kita, yang tersimpan di rumah kita, pinjam milik Allah. Maka akhirnya tak sombong, tak riak, tak ujub. Okey, silakan pinjam je. Betul ke tidak? Jadi baru belajar senang hati. Ya Allah, saya nak jadi orang senang hati sebab ini isteri saya hari ini, esok belum tahu. Ini suami saya hari ini, esok belum tahu. Ini anak saya ni, tak ada apa. Anak awak? Dapat dari mana? Anak saya macam kita ada kilangnya, betul? Anak hadiah dari Allah, bagi ke pinjam? Pinjam. Anak ni boleh berangkat dulu loh. Okey, kita boleh berangkat kemudian, ataupun anak kemudian, kita dulu, betul? Maka sekali lagi kita nak buang rasa sombong di sini. Kita nak buang rasa bangga di sini. Kita nak buang rasa besar dalam hati kita, kerana kita nak mencari kasih sayang Allah. Bukan sekadar kasih sayang suami dan isteri, bukan sekadar kasih sayang majikan dan jawatan,
Tetapi paling utama untuk merasa bahagia berada di bumi Allah, harus merasa aku dipinjamkan tubuh ini ya Allah. Masih PKP kita pegang tangan kita di sini, betul? Apa sebab pegang sebelah kiri? Tak di sebelah kanan, agak-agak. Sebab apa? Kenapa masih PKP kita buat macam ni? Agak-agak lah. Jantung, betul? Siapa jantungnya pernah berhenti kat tangan? Arwah ledah, betul? Walaupun PKP ada orang mati berlambat-lambat, betul? Yang muda, yang kecil, yang tua, yang semua mati. Saya di tanah perguruan di Shah Alam saja 19 pernah gali liang lahat sebanyak 45 liang. Sebab hospital Kelang boleh mati berapa banyak? Jangan main-main. Bermakna kematian itu jauh ke dekat? Sangat dekat. Kita beruntung tak lepas PKP, kita tak takut. Betul ke tidak? Syukur ke tidak? Maka sekali lagi tanya balik, jantung aku ni tak pernah berhenti, betul? Betul ke tidak? Betul. Berapa banyak syukurnya? Berapa banyak terima kasihnya? Siapa jaga jantung kita? Siapa jaga? Siapa jaga? Allah jaga, betul? Bermakna Allah dekat ke jauh? Tapi tengok perangai macam tak nampak Allah. Tengok apa dia tengok cakap macam tak nampak Allah. Tengok jalan macam tak rasa Allah dekat. Betul? Jadi kalau saya tanya, Tuan, siapa orang paling dekat dengan Tuan? Orang. Siapa orang paling dekat dengan Tuhan? Tanya je lah salah. Siapa? Siapa yang paling dekat di hati? Oh, itu jarak. Okey. Jadi kita selalu kata, siapa yang ada di hati Tuhan? Siapa orang yang paling Tuhan sayang? Isteri. Sebab isteri ada kat sini. Jangan buat main. Kalau tak cakap saya isteri, nanti pintu tak boleh buka. Betul? Kita ambil ini sebagai contoh. Bukan nak kata tunjuk-tunjuk orang dok. Supaya cepat fahamnya. Dan yang paling besar saya berdakwah, saya tak tinggalkan keyakinan. Bukan nak tinggalkan tahu, bukan nak tinggalkan faham. Tahulah Allah ada. Rasa tak? Tahulah Allah ada. Nampak dah. Tahulah Allah rasa. Rasa dah. Ini kekuatan. Kerana keyakinan baru menentukan ilmu itu boleh pakai. Aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul? Tapi di hati kita ada siapa? Kita tanya adik. Adik sayang siapa adik? Jawablah. Siapa yang adik paling sayang? Cepat, jangan takut mak. Mak tak cakap apa. Siapa? Umi. Apa sebab Umi nombor 1? Kerana Umi tak pernah tahu kamu ni ciptaan Allah. Kamu bisa sayang Allah dulu baru sayang Umi. Kita tak pernah ajar gitu. Kita tak pernah ajar. Akhirnya kamu sayang siapa? Tanya ibu ke sayang ayah? Sayang papa ke sayang mama? Akhirnya anak tidak pernah bercakap, yang paling saya sayang adalah Allah. Padahal kalau tak sayang Allah, kita tak layak jadi hamba Allah. Sebab itu Bismillahirrahmanirrahim. Betul? 113 surah. Satu surah yang tak ada bismillah. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita banyak tak kasihnya? Banyak tak sayangnya? Ya Allah. Allah iklankan 113 kali dalam surah. Allah maha pengasih, maha penyayang, tapi tak rasa. Sebab itu bila tanya siapa orang yang paling anda sayang? Kalau puan lah kot, yang baju belang-belang, siapa orang yang paling anda sayang? Awak lah, tak payah tengok baju dah. Itu Allah bukan orang. Orang-orang. Suami lah, ada suami kat sini? Oh, jangan main. Nanti tidur asing-asing, betul? Kenapa suami jadi nombor 1? Kenapa isteri jadi nombor 1? Kenapa mak jadi nombor 1? Sebab Allah dan Rasulullah tak lekat dalam ikatan.
Allah dan Rasulullah tidak bertapak di hati kita. Boleh nampak? Sebab itu kita yang solat, kita yang zikir, kita juga yang tipu. Betul ke tidak? Kita yang belajar, kita yang ngaji, kita yang baca Quran, kita juga yang mempu orang. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun, pertama tolong semak balik, aku sayang siapa? Sayang siapa yang aku cari? Kalau kita kata kita pegang semua ini hadiah dari Allah, betul? Kalau sayang mata nak buat apa? Pasti tengok yang cantik, betul? Sayang tangan nak buat apa? Buat yang Allah suka. Jalan pergi mana? Kakinya. Kaki ni kaki yang Allah bagi pinjam, betul? Melangkahnya tempat yang cantik. Dalam otaknya ada apa? Ada akal, betul? Akal fikir apa? Fikir nak hidup ke fikir nak mati? Fikir nak kaya ke kita nak susah? Sebab itu sekali lagi, kalau kita tak rasa aku naik saksi, maknanya seluruh anggota ini sudah bersaksi untuk jadi hamba Allah. Makanya kalau ada anggota ini yang Allah pinjam ini melawan Allah, maknanya apa? Tangan buat dosa, mata buat dosa, telinga buat dosa, otak buat dosa. Bermakna kita hamba Allah ke bukan? Bukan. Kita dah ngaku aku naik saksi tak ada Tuhan yang aku sembah. Kenapa aku lawan Allah? Kenapa aku buat dosa? Kenapa aku bohong? Kenapa aku kedekut? Kenapa aku tak suka tolong orang? Kenapa muka aku masam? Kenapa aku garang dengan anak? Kenapa aku garang dengan isteri? Isteri saya suka saya lah. Letih. Padahal ibu isteri itu pinjam. Allah jemput nanti bila-bila, betul? Tapi kalau ikut majoriti, kalau data-datanya orang lelaki berangkat dulu, betul? Sebab orang lelaki tak banyak cakap. Siapa tak banyak cakap cepat mati. Jadi jangan diam-diam sana. Okay, kerana otak kita ni kena aktif. Sebab itu sampai duduk-duduk walaupun sana-sana zikirlah. Bercakaplah dengan Allah. Supaya hatinya bergerak, maka lambatlah sikit. Okay, lambatlah sikit matinya, insya-Allah. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Bahawa kita kata kita hamba Allah, betul? Setuju? Okey, sekarang kita nak buktikan pula. Betul ke tak? Okay, betul ke tak kita hamba Allah? Kerana kita kata kita nak dapat cinta Allah kalau kamu benar-benar rasa Allah cinta kamu dan kamu cinta Allah, betul? Siapa yang sayang Allah, dia akan jaga Allah. Siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Kan janji Allah. Al-Quran ada, hadis ada, betul? Maka sekali lagi tolong bangun kekuatan. Kita mengaku kita hamba Allah, setuju? Setuju tidak? Setuju. Okey. Kalau sudah mengaku kita hamba Allah, kita nak kasih sayang Allah, betul? Maka kasih sayang Allah nak dapat dari mana? Solat. Pertama kita nak bangun balik. Solat tak ada makna kalau tak ada ilmunya. Okey, sebab itu kata tak boleh ibadah ikut-ikut. Tak boleh ibadah tak faham. Kenapa rokok, kenapa sujud, kenapa duduk, kenapa i'tidal. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita nak bangun, pertama kita nak semak balik. Aku dengan Allah jauh ke dekat? Dekat. Tandanya Al-Quran kata aku lebih dekat dari urat leher, kata Allah. Aku dengan kamu lebih dekat dari urat leher kamu. Bermakna sangat dekat. Tapi tadi saya tanya isteri, siapa yang paling sayang? Suami. Betul? Padahal suaminya jauh. Betul? Yang paling dekat lagi siapa? Allah dan Rasulullah. Keyakinan ini kena ada. Walaupun kita belum menatap wajah Rasulullah, tapi rasa dekat tu mesti ada. Sebab Rasulullah dah pesan dah, aku rindu mereka. Bercakap selepas turun dari mimbar. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa lagi yang kamu rindu? Kan kami ni dah ada keliling kamu. Ikut semua apa yang kamu buat. InsyaAllah. Tetamu Allah tak nak pusing. Nak datang juga. Busuk sangat agak saya ni. Ini penanda-penanda. Bila Rasulullah kata apa? Aku rindu mereka. Bila sahabat kata, ini nak bagi tahu tadi, kita nak mencari cintanya siapa? Rasulullah belum jumpa kita. Kita belum jumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah dah bagi tahu 1400 tahun yang lalu bahawa aku rindu mereka.
Bila sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang kamu rindu? Aku rindu mereka yang tak jumpa aku, tak nampak muka aku, tak pernah bersama aku, tapi mereka pegang syariat aku, mereka ikut peraturan aku, dia ikut hadis aku, dia pakai apa yang aku bagi. Ini kekuatan. Sebab itu kita katakan 2 kalimah syahadah tadi mengatakan bahawa saya ada Allah, saya ada Allah dan saya ada Rasulullah. Siapa isteri angkat tangan? Tak nak ngaku dah. Siapa isteri? Siapa dah kahwin? Puan isteri ke? Isteri. Ada ke tak ada suami sini? Tak ada. Tak apa, tapi isteri, betul? Apa sebab puan mengaku puan isteri? Apa tanda puan isteri? Dah kahwin, mana tahu? Ada bawa kad nikah? Tak ada kan? Okey. Apa lagi tandanya? Ada anak gitu-gitu, ada itulah ceritanya. Ni rata-rata tu jawapan dia bagi pada orang ramai. Tanda kalau kita tanya suami pula, apa tanda tuan suami tuan? Kahwin. Jangan main-main. Okey. Tapi ramai yang kahwin cerai, betul? Betul ke tak? Ramai yang kahwin bergaduh, betul? Kata asalnya kasih sayang, betul tak? Betul tak? Makanya bukan katanya ini pengalaman sebab saya di klinik kaunseling hari-hari aku bergaduh. Hari aku ni minta cerai, hari-hari orang berkongkang-kongkang gitu kata. Apa tanda paling besar kita rasa kita suami yang ada dalam diri kita? Apa tandanya? Orang lelaki mungkin tak perasan sangat. Kita tak kisah ada isteri ke tak ada isteri. Tapi isteri biasanya perasan, betul? Kalau ada orang ajak dating, rasa nak pergi tak? Nak pergi kita jom kita makan nasi Arab hari ni, boleh tak? Tak boleh, saya isteri orang, betul? Jawapannya begitu. Apa sebab? Jawatan sebagai isteri bukan pada kad nikah semata-mata, bukan pada cincin nikah semata-mata, bukan kerana ada anak semata-mata, tapi yang terbawa di hatinya. Ampun tuanku ya Allah. Aduh. Okay. Maka kekuatan kita sampai pukul berapa? Ampun, sampai pukul saya dekat pukul 8. 8.30 boleh? Okey. Okey, insyaAllah. Dia 2 baris. Maka kekuatan yang nak dibangun, kalau kita suami, kita rasa kan, berjalan dengan isteri orang, rasa macam mana? Risau. Betul tak? Okey. Kalau kita isteri berjalan dengan suami orang, risau tak? Takut lagi. Apa sebab? Yang mendinding kita, yang menimbulkan rasa takut itu bukan duitnya, bukan kad nikahnya. Betul? Apa yang ada dalam hati, ada perasaannya, ada rasa saya suami. Ada rasa tak? Ada tak suami yang tak rasa dia suami? Itu nak kena pancung. Betul? Kalau dia suami, kata sama juga dia anak. Kalau dia anak, dia mesti ada rasa dia anak. Dia mesti hormat ayah dia, betul? Anda anak ayah ke anak? Cepat benar nak jadi ayahnya. Boleh nampak? Kemana dia pergi, dia akan rasa saya anak. Bukan tak payah ada kertas apa-apa. Boleh nampak? Tak payah ada saksi. Saya suami, tuan suami kan? Kemana pergi pun suami. Kerana yang menentukan suami ke tidak itu siapa? Hati. Hati. Oleh kerana anda suami rasa di hati, jadi isteri rasa di hati, jadi hamba Allah rasa ke tak? Ni nak kena angkat. Rasa tak ada hamba Allah? Saya ni hamba Allah, ya Allah. Asal bohong. Saya ni hamba Allah, kenapa ambil orang punya? Kalau jadi suami ada rasa, jadi isteri ada rasa, jadi anak ada rasa, kenapa jadi hamba Allah tak ada rasa? Bohong selama je. Memang. Betul ke tak? Kenapa bohong tak rasa? Kita tak rasa kita hamba Allah. Kita jalan-jalan ambil orang punya tak rasa juga. Usik orang punya tak rasa juga. Tapi jadi suami rasa kan? Maka malam ini kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Oleh kerana kita tak pernah ingat bila kita mula mengucap 2 kalimah syahadah, betul? Siapa dia tarikh 2 kalimah syahadah dia?
Tak ada. Maka malam ini, tarikh ini, kalau kita diizinkan dia liang lahat, ditanya bila kamu membaharui 2 kalimah syahadah, ambil tarikh ini. Tarikh malam ini kita membaharui 2 kalimah syahadah kita. Disaksikan oleh semua kita. Bermakna sekali lagi, ini syahadah kita yang sebenar. Kita faham, kita tahu, kita buat dan kita dewasa. Boleh jelas setakat ini? Bukan nak suruh saja-saja. Nak dapat tarikh, kerana kalau saya tanya, siapa ingat tarikh 2 kalimah syahadah? Mati kata tak dapat. Kita ingat tarikh nikah, kita ingat tarikh lahir, kita ingat tarikh masuk sekolah, kita ingat tarikh berhenti, tapi tak ingat tarikh syahadah. Bermakna kita tidak pasti ayah kita ajar ke tidak 2 kalimah syahadah. Jadi malam ini sudah pasti kita sendiri ulang kembali sumpah kita untuk jadi hamba Allah, dengan harapan kita dapat cinta Allah ini, cinta yang sedang kita cari. Pertama tadi kita dah rasa saya hamba Allah. Bila saya tanya Tuhan siapa? Hamba Allah. Jangan main-main. Bila sebut hamba Allah, bukan di sini. Sebut hamba Allah di sini. Sebut hamba Allah di perasaan. Sebut hamba Allah di hati. Sebut hamba Allah dalam perbuatan. Saya takkan ambil orang punya sebab itu orang punya. Saya hamba Allah, tak bohong orang punya. Okey. Saya hamba Allah, tak bohong siapa-siapa. Saya hamba Allah, tidak akan bohong isteri. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Siapa yang masih boleh berbohong, maka syahadahnya rosak. Aku naik saksi jadi Tuhan yang sembah. Kalau sembah Allah, tak ada yang lebih besar selain Allah. Kalau aku dah sembah Allah, yang lain kecil-kecil belaka. Betul? Kadang-kadang kita takut manusia lebih besar dari takut dengan Allah. Jadi malam ini kita nak rakam pada semua hati. Aku hamba Allah. Aku dah buktikan dengan 2 kalimah syahadah. Nak pegang tarikh ini. Aku nak dapat cinta Allah. Ini yang pertama. Sekarang nak buktikan dengan Allah. Apa langkah-langkah supaya aku kekal jadi hamba Allah? Pertama, terima semua takdir dari Allah. Ada takdirnya Allah bagi sihat, ada bagi sakit, ada bagi kaya, ada bagi miskin, ada bagi gemuk, ada bagi kurus, ada bagi sihat, ada bagi tak sihat, ada bagi berpisah, ada bagi bertemu. Betul? 8 suasana, ada sedih, ada gembira, ada sihat, ada sakit. 8 warna Allah bagi. Ini takdirnya. Tak payah tanya pasal apalah batu aku ni dah 3 bulan. No, tak, sihat-sihat. Itu takdirnya. Okay, kenapa saya dapat rumah hujung, dia dapat rumah tengah? Rumah tengah lah untung. Tak, rumah hujung lah untung. Dah tak tahu yang mana untung. Betul ke tak? Tapi kalau kita terima semua takdir, saya anak yatim, yes. Saya orang miskin, yes. Tak payah nangis. Saya anak yatim. Mak ayah saya meninggal masa kecil. Masih lagi makan pisang rebuh-rebuh ya habis sekolah. Tak pakai kasut habis sekolah. Tak pernah beli buku pun. Tapi tak nak nangis. Tak pernah sedih pun. Apa sebab saya tak pernah sedih jadi anak yatim? Mak saya kata, Nabi dulu tu anak yatim. Tapi Nabi dibela dia orang lain. Kamu duduk dengan mak. Siapa untung? Kamu lah untung. Sebab itu apa yang mak nak, kamu jadi baik macam Nabi. Sebab besok Nabi cakap, siapa anak yatim yang baik, besok dia akhirat dengan Nabi macam jari tengah dengan jari telunjuk. Kamu esok dengan Nabi macam jari tengah dengan jari telunjuk. Mak tengok je dari jauh. Itu cara mak saya menyuntik saya. Jadi anak yatim bukan cacat, bukan miskin, bukan susah, bukan kurang, bukan apa-apa. Sebab itu susah menjadi sebahagian daripada motivasi untuk saya bangun sebagai seorang hamba Allah. Sebab Rasulullah anak yatim. Rasulullah kerja. Betul? Rasulullah duduk dengan orang. Ya Rabbi. Jadi Muhammad dan Rasulullah, contoh dari Rasulullah. Sebab itu pertama terima takdir jaga sebagai hamba Allah. Terima rezeki. Ini rezeki dari Allah. Panjang ke pendek, sikit ke kuat, banyak ke sikit, siapa bagi? Kerjanya sama berat tapi gajinya lain. Betul? Betul ke tak? Lalu traffic jam sama je tapi gaji lain-lain kan? Ada orang sakit, ada orang sihat. Allah bagi sihat, Allah bagi sakit, betul? Itu apa namanya?
Takdir. Orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, tolong terima semua takdir Allah. Saya ditakdirkan nak lalunya hujan je dari insya-Allah. Jam je dari insya-Allah. Ya Allah, sempat ke lepas maghrib ni. Anak kata apa? Sempat. Siapa yang bagi sempat? Allah. Kalau tak pegang balik dengan Allah, orang punya penuh, kereta punya banyak. Sakit perut tak? Sempat kedok, sempat kedok, sempat kedok. Tapi bila serah balik dengan Allah, aku pergi kerana-Mu, balik kerana-Mu, nak buat kerana-Mu. Terima ya Allah. Jalan 20 minit lagi baru dah sampai. Kalau ikut jalan, ya Rabbi. Betul ke tidak? Bukan nak kata warak kedak, tapi kita bawa jawatan hamba. Allah akan bantu semua hamba Allah. Tapi kita kadang-kadang jadi hamba perut. Ceramah malam ni dia makan tak? Dia bukan tanya siapa penceramah, dia tanya apa? Ada makan tak? Pengusi kata, ya ada. Maka dia datang sana sebagiannya sekali-kali perut. Bukan, janganlah marah pula. Ini kebiasaan. Jangan tak makan pula, teruk doktor perli kita. Memang surau nak kenduri, betul? Namanya ceramah perdana, betul tak? Tapi jangan datang sebab nak makan. Ataupun datang sebab penceramah laser ni. Nak empuk orang je kerjanya. Betul? Maka sekali lagi, ada yang hamba perut, ada yang hamba kerja, ada yang hamba keluarga, ada yang hamba anak, ada yang hamba dunia. Tak pernah fikir berhenti. Lambat lagi. Kita kan muda lagi. Betul? Jadi sekali lagi, orang paling cerdas, orang paling bijak, kata Rasulullah, ialah orang yang hari-hari ingat dia akan mati. Nak jumpa Allah. Tadi kata hamba, siapa seronok nak mati ya? Siapa bersedia untuk nak mati? Siapa tak takut mati? Oh, ni semua takut mati. Belum jadi hamba Allah lagi, baru jadi hamba dunia je. Kerana jawatan untuk mencintai Allah, kamu mesti bahagia untuk jumpa Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim datang Jibril pula balik ke maut, ya Ibrahim, aku nak datang jumpa engkau. Nak jumpa aku ni nak melawat ke nak bertugas? Kata Nabi Ibrahim. Dua-dua, nak melawat dengan bertugas sekali jalan. Loh. Sebab Nabi Ibrahim sudah dinobatkan sebagai sahabat kepada Allah. Apa Nabi Ibrahim kata? Adakah sahabat nak bunuh sahabat? Jadi malaikat maut tak boleh jawab. Balik dulu. Aku balik dulu ya Ibrahim. Aku pergi menghadap Allah dulu. Aku nak bagi jawapan kamu. Sebab aku tak boleh jawab. Adakah sahabat nak bunuh sahabat? Ada ke tak ada? Jawabnya tak ada. So bila malaikat maut datang semula, aku dah dapat jawapan. Allah dah bagi kat aku dah. Jadi kau tanya tadi, adakah sahabat nak bunuh sahabat? Allah suruh aku tanya balik. Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Adakah sahabat tak nak jumpa sahabat? Loh. Bila Allah tanya begitu pada Nabi Ibrahim, dia nak cabut nyawanya, silakan jalankan tugas. Sebab aku sahabat nak jumpa sahabat. Boleh faham? Sebab jangan takut mati. Sebab mati bukan kita punya. Mati adalah kerjanya Allah. Tapi kalau sudah berikhlas, sudah buktikan dalam setiap ibadah, kenapa makan? Kenapa makan agak-agak? Nak kenyang le. Mati bukan nak kenyang, makan bukan nak kenyang. Makan sebab nak bagi badan kita kuat. Kuat untuk apa? Ibadah. Baru makannya jadi ibadah. Saya pegang air. Ini saya pegang apa ni? Air ke botol? Kan letih jawabnya. Saya pegang apa? Botol air, betul? Mana lebih mahal, botol ke air? Botol lebih mahal. Ya benar. Mana lebih mahal? Air ke botol? Air lebih mahal. Apa sebab air mahal? Apa sebab air lebih mahal daripada botol? Ni hamba Allah nak jawab ni. Apa sebab air lebih mahal dari air botol? Botol manusia buat, air Allah buat. Tadi ngaku hamba Allah, betul?
Tapi kenapa tak nampak? Ini ciptaan Allah. Seorang hamba Allah akan mencari semua ciptaan Allah. Pusing kat mana kamu akan nampak ciptaan Allah. Itu keyakinan yang harus nanti menyubur. Sebab itu kalau minum air jangan tinggal separuh, jangan tinggal suku, baling. Mesti bagi habis. Sebab yang di dalam ini adalah hasil ciptaan Allah. Ya Allah, bagi aku sihat ya Allah. Apa yang anda fikirkan masa nampak air? Nak minum le, lagi apa? Okay, itu semua jawapan nafsu. Sebab itu dalam badan kita Allah bagi kita ada iman dan ada nafsu. Siapa yang melihat air teringat nak minum, mana yang menjawab itu palsu, menjawab itu nafsunya. Sama juga nampak makanan, ada makanan yang teringat apa? Makan. Nampak tak? Jadi kita utamakan nafsu atau utamakan iman. Itu sekali lagi. Maka sekali lagi kita tengok botol ciptaan manusia, air ciptaannya Allah. Jadi di mana-mana pun kita berada, pusing ke mana kiri kanan pun, kita pasti akan nampak ciptaan Allah. Dari tanah sampai ke langit, ciptaan Allah. Sebab itu duduk di tanah saja jangan senang-senang nak ludah-ludah. Jangan senang-senang nak buang sampah. Kerana buminya bumi Allah. Esok dia hempit kita tau. Oh dulu kamu kat dunia suka-suka je buang sampah. Suka-suka je bagi kotor. Suka-suka je sepah-sepah. Tanah hempit kita besok. Sebab itu setiap yang kamu pijak adalah buminya Allah. Allah nilai. Kamu zikir ke, kamu ngamuk ke, kamu marah ke? Contoh. Maka la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan pintu masuk pertama untuk dapat cinta Allah. Macam mana nak kata dapat cinta? Macam mana kata nak jatuh cinta? Pertama tolong sayang. Yang kita nampak Rasulullah, betul? Allah dan Rasulullah. Rasulullah Allah tak nampak dari segi fizik, tapi Allah nampak dari segi kuasa, betul? Sebab itu kita pegang tangan kita, ini tangan siapa? Tangan pinjam dari Allah. Tak payah sombong lagi, nampak ni. Dia jadi penumbuk, orang lain tak ada penumbuk. Senang-senang Aduh, itu jadi hamba, bukan hamba Allah. Hamba Allah dia tak nak guna anggota yang Allah bagi ini untuk nak sakitkan orang, untuk nak buat dosa. Jadi dari hari ini sekali lagi, seluruh anggota ini dari rambut sampai kaki tolong disyukuri. Syukur Alhamdulillah ya Allah, kau bagi otak masih boleh pakai ya Allah. Ya Allah itu Tuhan, kau bagi tangan kau masih boleh pakai ya Allah. Kau bagi mata aku boleh nampak ya Allah. Kau bagi telinga aku masih dengar ya Allah. Kau bagi mulut aku masih boleh cakap ya Allah. Aku tak boleh bayangkan kalau mulut aku tak boleh cakap, telinga aku tak boleh dengar, mata aku tak nampak, otak aku tak boleh pakai ya Allah. Maka aku memanjatkan kesyukuran kepadamu ya Allah, masih mengenunikan semua ini sejak aku lahir sampai sekarang ya Allah. Tak adalah otaknya nak fikir yang jahat, tak adalah tangannya nak buat yang jahat, tak adalah kaki nak melangkah yang jahat. Boleh jelas tak ini? Jadi nak mencari cinta Allah, mencari kasih sayang Allah, serve Allah first. Kita berkhidmat dulu. Sebab itu bila kamu sudah berjanji, jadi Tuhan yang aku sembah pertama. Sembah maknanya apa? Takut. Sembah maknanya apa? Ikut. Sembah maknanya apa? Taat. Sembah maknanya apa? Harap. Sembah maknanya pembekal rezeki. Sembah maknanya pembekal nyawa. Sembah maknanya bagi semua kita. Tak ada rumah bagi rumah, tak ada duit bagi duit. Boleh nampak? Bila perkataan sembah, mana je? Sembah bermakna kita akur semua perintah Allah. Sebab itu kalau anggota ini masih nak buat dosa, saya angkat tangan. Dari malam ini tolong jaga anggota ini supaya tidak lagi melawan Allah. Sebab kita pinjam, esok nak kena pulang Dulu tangan buat apa? Dulu mata tengok apa? Sekarang jari yang buat dosa setengah mati. Akan Allah tanya ni. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Minta maaf 8.30 ya. Jam saya dah 8.30. Jadi sekali lagi dapat sikit jadilah. Betul? Kita hamba Allah, pengikut Rasulullah. Tolong belajar. Sebab itu nak jadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah, tapi tak ada ilmu tak lepas.
Tak lepas jadi hamba Allah, tak lepas jadi pengikut Rasulullah. Kalau tak tahu tentang Allah, tak tahu tentang Rasulullah. Maka ilmu paling mahal di bumi Allah, cari ilmu tentang Allah. Cari ilmu tentang kuasa Allah, cari ilmu tentang keagungan Allah. Dan Allah bagi kita 99 nama. Tolong pegang, pakai. Yang mana nak pakai? Wujud Allah tu ada. Kalau dulu-dulu, kalau masih umi kecil-kecil ikut pergi bersurau, pertama yang diajar di masjid surau ialah sifat 20 wujud kita baqah muhalafat lil hawani wadani qudrat iradat. Hafal, sebab itu sifat-sifat Allah yang membuat kita rasa yakin dan kekuatan untuk nak pakai. Allah itu maha pemurah, ya Allah. Kenapa aku tak jadi pemurah? Aku ngaku hamba Allah, ya Allah. Allah itu maha penyayang. Kenapa aku tak boleh penyayang? Allah itu tak sombong, tapi kenapa aku sombong? Allah itu lembut, ya Latif. Kenapa aku tak lembut? Sebab itu kenal dulu Allah melalui nama-nama Allah yang 99. Pakai dulu mana-mana ciri-ciri sifat-sifat Allah yang mampu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi di masa-masa akan datang, untuk kita mengurai lagi perkongsian-perkongsian bagaimana nak jatuh cinta dengan Allah dan bagaimana nak jatuh cinta dengan Rasulullah. Maka mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan memudahkan kita merasa balik. Siapa kita? Hamba Allah. Nak mati jumpa Allah, nak hidup kerana Allah, nak cari redha Allah, bukan redha suami weh. Redha suami last, redha Allah, redha wati Allah wati Rasulullah ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasulullah, baru taat suami pun. Itu pun suami yang taat Allah dan taat Rasulullah. Kalau dia pun tak taat, pantang-panting lah dia esok. Suami ke neraka, isteri ke syurga. Sebagaimana berlaku pada Asyah dan Fir'aun. Betul? Fir'aun masuk neraka, Asyah masuk syurga. Isteri Nabi Lut masuk neraka, Nabi Lut masuk syurga. Betul? Kita kalau boleh nak masuk dua-dua ke syurga. Maka suami bimbing isteri, isteri ingatkan suami, saya nak masuk syurga dengan awak. Jom kita taat Allah. Jom kita jangan buat dosa lagi. Jom kita banyak-banyak zikir. Jom kita belajar. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ini akan menjentik hati kita untuk melihat setiap yang ada di keliling kita, depan belakang kita ini adalah hamba Allah. Jangan sombong. Dapat angkat-angkat dagu dengan orang lain. Semua ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang sayang dengan Allah, sayang Rasulullah, sayang hamba Allah, sayang pengikut Rasulullah. Jadi sampai di sini dengan waktu yang ada. Kalau ada soalan terkejut ke, soalan cemas ke, yang rasa-rasa, ya sayang. Okey, redha Allah ada dalamnya redha ibu bapa. Redha Allah ada dalam redanya ibu bapa. Sebab itu di dunia ini kita kena cinta 3 benda. 1, Allah dan Rasul. 2, mak dan ayah. 3, diri kita. Ini yang mesti disayang dulu. Kalau dapat redha Allah tapi tak dapat redha ayah, redha mak ayah tadi. Sebab mak ayah mesti jadi raja. Yang dapat redha ibu bapa apabila ibu bapanya mampu dilayan sebagai raja dan permasyuri. Do your best for your parents. Untuk buat terbaik pada mak ayah. Sebab itu rezeki tidak berkah kalau tak bagi mak ayah. Okay? Kamu tidak akan panjang umur kalau kamu tak layan mak ayah kamu. Kamu akan jumpa banyak masalah kalau mak kamu jadi orang nombor 2, nombor 3. Mak ayah mesti jadi nombor 1. Sebab itu Allah kata redha Allah ada dalam redanya ibu bapa. Kalau mak ayah dah sayang kita, ya Allah, ampun dosa dimudahkan, hidup rezeki dimurahkan. Banyak kebaikan. Okay, oleh itu sekali lagi tolong bagi redha Allah dulu. Cinta Allah dulu. Ya Allah, bangunkan mak aku jadi mak soleh-solehah, ya Allah. Jadi ke mak ayah aku ahli syurga, ya Allah. Ampun dosa mak ayah aku, ya Allah. Walaupun dia dulu garang dengan aku, ya Allah. Walaupun dia dulu penarutan aku, ya Allah. Ampunkan semua dosa mak ayah. Okay, last kali 3. Yang diri sendiri. Aku tak nak diri ni masuk neraka. Aku tak nak tangan ni buat dosa. Aku tak nak mata ni buat dosa. Aku tak nak aku ni tercempak ke neraka. Ni sayang diri. Baru mampu sayang keluarga. Kalau kita tak sayang diri, keluarga pun tak lepas.
Maka terjadilah suami masuk syurga, dia masuk neraka. Ataupun suami isteri masuk syurga, kita masuk neraka. Sebab kita tak bimbing dia. Okay, sebab itu jadi suami, dia jadi nombor satu. Nombor satu maknya atau mak ayahnya. Nombor dua baru isteri. Tapi yang terjadi isteri nombor satu, mak ayah nombor dua. Itu yang buat terbalik kong dunia. Tidak akan jumpa namanya sejahtera. Hari ini yang cerai satu hari. Satu hari paling sikit 15 pasangan. 15 pasangan. Okay, paling sikit. Jadi yang setahun ribu-ribu perceraian. Kerana tak mampu mengangkat kekuatan sebagai hamba Allah, sebagai suami. Dan tak mampu jaga isteri menjadi calon syurga. Mudah-mudahan kita belajar sikit-sikit pelan-pelan. Untuk belajar pertama, aku nak rasa aku hamba Allah. Aku nak rasa aku nak dekat dengan Allah. Artinya buat baik. Okay. Jadi mak ayah memang prioriti. Pertama Allah, pertama Rasulullah. Kedua baru mak ayah. Dua yang pertama Allah dan Rasulullah. Tak ada cinta dua ni, ampun tuanku. Tidak beriman kamu kalau aku belum jadi orang nombor satu yang paling kamu sayang. Itu pesan Rasulullah. Tidak beriman. Benar. Okay. Ini kekuatan. Jadi kita belajar sikit-sikit, pelan-pelan, tambah sendiri-sendiri. Cari YouTube, cari surau, cari masjid. InsyaAllah Allah bagi. Allah mudahkan urusan. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak ada lagi soalan yang boleh, yang mengejut-mengejut, yang dia tak boleh tidur ke tak ada tahu hal. Ada isteri? Ingat kita isteri sebab apa? Di hati. Ada Allah di hati, ada suami. Betul? Bukan di cincin, bukan di surat nikah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ini membantu kita mengubah diri. Untuk melihat balik ke dalam diri, siapa aku sebenarnya, aku nak pergi mana, aku nak bawa suami, anak-anak aku pergi mana. Sebab itu akan dipesan surah At-Tahrim ayat 6. Wahai lelaki, jaga anak isteri kamu dari api, diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Kalau ini dapat diangkat, insya-Allah kita di antara orang-orang yang terpilih untuk menjadi calon-calon syurganya Allah, dapat ampunan dan layak untuk menjadi penghuni syurga. Jadi sekali lagi menyusun jari 10. Mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan hati. Cantik hadiah dari Allah. Yang tak cantik ada kelemahan kami sendiri, dan kami doakan semua ahli jemaah yang hadir pada hari ini adalah ahli jemaah yang sudah dibimbing Allah, yang dibantu Allah, yang ditatap Allah untuk layak ditanda sebagai calon-calon syurga, diampun dosanya, dimudahkan perjalanan rezekinya, dimudahkan perjalanan hidupnya, ditenteramkan keluarga, ditenteramkan dalam tempat pekerjaannya, dihalalkan rezekinya, dan diberi kekuatan untuk merasa nikmatnya sebagai hamba Allah, nikmatnya masih tinggal di dunia, nikmatnya masih ada keluarga. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Oleh itu sekali lagi, andai kata tidak ada lagi pertemuan selepas ini, sebab Umi dah sampai ujung-ujung. Ujung-ujung maknanya udah 70 campur-campur. Okey, tahun ini jadi tak tahu sempat lagi. Tuan Haji kata dulu saya pernah datang ke sini 8 tahun 9 tahun yang lalu, tapi dah lupa dah. Jadi takut tak ada lagi ruangnya. Jadi pertama saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Yang kedua, andai kata terdengar berita saya berangkat berjumpa Allah, sudi apalah kiranya mengirimkan sekeping Fatihah untuk saya. Mudah-mudahan untuk Umi, mudah-mudahan perjalanan Umi ke alam barzah akan lebih mudah dengan kiriman Fatihah dari tuan-tuan dan perempuan. Sekali lagi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.